Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang sedang menonton video kali ini. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan masuk dalam bab 5, iaitu pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Baik, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap semua pelajar-pelajar cikgu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sejahtera, sihat di samping keluarga tercinta. Dan cikgu mengharapkan agar semua dari kita ini tetap menjaga SOP yang telah ditetapkan. Dan cikgu pun tengah menunggu masanya untuk kembali semula ke sekolah dan meneruskan pembelajaran kita seperti biasa. Seperti yang dimaklumkan, hari ini kita akan mula mengenali tentang sistem pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Jika sebelum-sebelum ini kita telah melihat sistem pentadbiran di Semenanjung Tanah Melayu, iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan juga negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dan untuk hari ini kita akan terbang ke bumi Borneo, di Kepulauan Borneo, yang mana terdapat dua buah negeri di sana yang termasuk dalam Malaysia pada hari ini, iaitu Sabah dan juga Sarawak. Jadi untuk mereka yang mempunyai buku teks, sama ada buku teks yang fizikal, ya, buku teks inilah buku teks fizikal, ataupun buku teks maya ataupun buku teks online, boleh buka di muka surat 110. Kita akan masuk dan kita akan lihat bagaimanakah corak pentadbiran di Sabah dan juga di Sarawak sebelum kedatangan kuasa barat. Baik, jika lihat pada muka surat 110 dalam subtopik 5.1, iaitu latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah, kita akan pergi secara satu persatu. Pengenalan. Sebelum kedatangan kuasa-kuasa luar, masyarakat tempatan di Sarawak dan Sabah telah mempunyai sistem pemerintahan yang berkesan. Sistem pemerintahan yang diamalkan ini membawa kestabilan dan menyumbang kepada keharmonian serta kemakmuran di negeri-negeri ini. Sistem ini menjadi panduan dalam perkembangan ekonomi, sosial dan politik masyarakat tempatan di kedua-dua buah negeri. Di Sarawak terdapat beberapa kerajaan Melayu seperti Sawaku, Kalaka, Samadong dan Melanu. Melalui pengenalan ini yang cikgu bacakan ini dan yang boleh kamu lihat dalam buku teks, sebelum kedatangan Barat ataupun British ataupun mana-mana kuasa asing datang ke Sabah dan Sarawak, di Sabah dan Sarawak itu sendiri juga telah mempunyai sistem pentadbiran yang tersendiri sehingga boleh mewujudkan beberapa buah kerajaan. Seperti yang kamu lihat, ada contoh diberikan seperti kerajaan-kerajaan Melayu di Sawaku, kerajaan Melayu Kalaka, Samadong dan Melanu. Jadi ini membuktikan bahawa sebelum kedatangan Barat sekalipun, masyarakat di Sabah dan juga di Sarawak mempunyai sistem pentadbiran yang berkesan. Bukan semata-mata perlu tunggu orang putih datang, perlu tunggu foreigner datang barulah ada sistem pentadbiran. Sebelum dari masyarakat luar ataupun orang luar, orang Barat, kuasa Barat datang ke Sabah dan juga Sarawak, mereka mempunyai sistem pentadbiran yang sangat-sangat berkesan. Apa yang dimaksudkan dengan sistem pemerintahan tempatan? Sistem pemerintahan tempatan di Sabah dan juga di Sarawak diterbahagi kepada dua. Yang pertama, sistem kesukuan, dan yang kedua adalah sistem pentadbiran tempatan. Jadi kita akan tengok satu persatu. Sistem pemerintahan tempatan, sistem kesukuan. Sistem ini dilaksanakan oleh masyarakat tempatan di Sarawak dan Sabah. Asas yang penting ialah pegangan dan kepatuhan kepada adat masyarakat. Sistem kesukuan. Baik, sistem kesukuan ini, setiap masyarakat di Sabah ataupun masyarakat di Sarawak mempunyai sistem pentadbiran kesukuan ini. Asas yang utama terhadap sistem kesukuan ini adalah adat resam, the culture of the tribe. The tribe, the people of the tribe have their own culture. So melalui culture dia itu, melalui budaya dia, melalui adat dia itu, mereka telah mencipta satu pentadbiran kesukuan, sama ada di Sabah ataupun di Sarawak. Kalau lihat dalam buku teks muka surat 111, ditulis di situ sistem kesukuan Sarawak. Boleh dilihat. Yang pertama, antara masyarakat yang mengamalkan sistem ini termasuklah Iban, Bidayuh,
Kenyah, Kelabit dan Kayan. Ini adalah antara beberapa contoh nama-nama masyarakat, nama-nama tribe yang ada di Sarawak. Penekanan terhadap kepatuhan kepada adat. Setiap sistem kesukuan ini mestilah berpandukan, dia punya guideline itu adalah kepada adat. Adat resam dia. Bagi masyarakat Iban, pemimpin utama ialah tuai rumah. Beliau menjadi sumber otoriti masyarakat. Pemilihan pemimpin bukan sekadar faktor keturunan, namun lebih kepada kebolehan peribadi. Dalam masyarakat Bidayuh, sumber otoriti ialah tua kapung. Ketua dalam masyarakat Kenyah dikenali sebagai peran lepo, sementara masyarakat Kayan sebagai kelunan maren. Bagi masyarakat Melanau, ketua masyarakat dikenali sebagai menteri. Pemimpin menjadi orang tengah menyelesaikan pertelingkahan dalam kalangan penduduk dan memastikan keharmonian berkekalan. Baik. Apa yang penting di sini? Yang pertama adalah perlu tahu. Poin-poin dia di sini yang penting adalah, yang pertama adalah sistem kesukuan mestilah berpandukan kepada adat resam. Culture dia punya cara hidup, way of life mereka itu macam mana. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kena ingat adalah nama-nama ataupun gelaran-gelaran bagi setiap ketua-ketua masyarakat. Seperti masyarakat Iban, dia punya pemimpin utama, maksud dia ketua dia dikenali sebagai tuai rumah. Bagi masyarakat Bidayuh, dia punya ketua dia adalah tua kapung. Kalau bagi masyarakat Kenyah, dikenali sebagai peran lepo, Kayan dikenali sebagai kelunan maren, dan Melanau dikenali sebagai menteri. Itu adalah istilah-istilah ataupun dia punya gelaran yang diberikan kepada ketua-ketua tersebut. Jadi setiap istilah ini kamu semua perlu faham, perlu ingat, dan jangan tertukar antara masyarakat Iban dengan masyarakat Kenyah, dia punya gelaran-gelaran tersebut. Jadi perlu ingat dan perlu hafal. Pemilihan pemimpin bukan sekadar faktor keturunan, namun lebih kepada kebolehan peribadi. Itu poin yang ketiga. Poin yang ketiga, maksud dia setiap daripada pemimpin ini, orang yang nak menjadi pemimpin kepada masyarakat tersebut, dia bukan sahaja faktor keturunan. Maksud dia, kalau ayah dia jadi pemimpin, anak dia belum tentu lagi boleh jadi pemimpin. Kalau kata anak dia tak ada kebolehan, anak dia tak mampu untuk bercakap di khalayak ramai, anak dia tak mampu menyelesaikan masalah, anak dia tak mampu untuk mempertahankan diri, tak boleh nak berlawan dengan musuh, itu semua. Kalau kata tidak ada kebolehan tersebut, anak lelaki kepada ketua itu tidak boleh dilantik menjadi seorang pemimpin masyarakat. Kalau kata anak dia mempunyai kebolehan-kebolehan tersebut, maka anak dia boleh menggantikan tempat ayah dia sebagai pemimpin masyarakat. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, apa peranan pemimpin masyarakat? Pemimpin menjadi orang tengah menyelesaikan pertelingkahan dalam kalangan penduduk dan memastikan keharmonian berkekalan. Maksud dia, kalau dalam masyarakat tersebut, dalam satu-satu masyarakat, dalam kita punya tribe kita, bangsa kita, apabila ada masalah, contoh macam orang A ada masalah dengan orang B. Contohlah ada orang ni, yang si A ni, dia mencuri ayam B, ataupun B mencuri ayam A. So ketua ni akan menyelesaikan masalah tersebut. Dia akan cakap macam kena pulangkan balik. Kalau kata tak mampu pulangkan balik, kena bayar sekian. Kalau kata tak mampu juga untuk bayar, perlu ada hukuman, dan hukuman tersebut adalah hukuman adat yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Seterusnya kita akan lihat kepada sistem kesukuan Sabah. Dia bukan sahaja di Sarawak sahaja mengamalkan sistem kesukuan, malah di Sabah juga turut mengamalkan sistem kesukuan. Pegangan adat menjadi alat kawalan sosiopolitik yang berkesan. Sama juga seperti di Sarawak, iaitu untuk mengawal keharmonian, mengawal kesejahteraan masyarakat. Masyarakat ini mempunyai pemimpin yang dikenali sebagai orang tua ataupun ketua kampung. Itu adalah gelaran bagi pemimpin. Tolong ingat. Sebagai pemimpin utama yang menyelesaikan pertikaian. Sama juga seperti di Sarawak. Selain itu, sistem pemerintahan mengandungi majlis kampung dan tukang-tukang adat. Baik,
Untuk sistem kesukuan di Sabah ini ada perbezaan sedikit sebab dia terpecah kepada dua. Maksud dia, orang tua adalah ataupun ketua kampung adalah orang di atas, yang paling atas. Yang bawah dia terpecah kepada dua, iaitu satu majlis kampung dan yang kedua adalah tukang-tukang adat. Majlis kampung membantu orang tua dalam pengurusan adat dan kehidupan seharian. Tukang-tukang adat pula memastikan setiap upacara adat dilakukan dengan betul bagi mengelakkan bencana. Baik, majlis kampung ni maksud dia macam ada satu mesyuarat ataupun satu badan organisation yang membantu untuk menyelesaikan masalah. Okey, orang tua ataupun ketua kampung, orang tua tu adalah gelaran lah untuk ketua kampung itu, dia adalah ketua. Di bawahnya ada satu council yang dipanggil sebagai majlis kampung. So kalau kata ada apa-apa masalah, majlis kampung ini akan bersidang. Okey, diorang akan berbincang, mereka akan bagilah pandangan masing-masing terhadap masalah tersebut. Okey, sebagai contohnya, kampung mereka tidak mempunyai air ataupun kampung dia tu hujan dah lama tak turun. So tanaman semua mati dan sebagainya. So council ni tadi, majlis kampung ni tadi, dia akan bersidang. Dia akan bermesyuarat antara mereka lah, ada ahli-ahli dia. Orang tua ataupun ketua kampung pun akan ada dalam mesyuarat tersebut. So mereka akan berbincang macam mana nak atasi masalah tak ada air ni. Kan ada yang bagi cadangan untuk korek perigi, ada yang bagi cadangan untuk buat terusan dari sungai dan sebagainya. So mereka akan berbincang. Selepas berbincang, bagi diorang punya pendapat, okey, diorang punya idea dan sebagainya. So orang tua ini ataupun ketua kampung ini akan membuat keputusan untuk membuat satu-satu perkara. Okey, dan dalam banyak-banyak tu mungkin ada juga antara mereka yang memberikan cadangan supaya untuk membuat ritual ataupun upacara keagamaan bagi memohon kepada dewa-dewa ataupun diorang punya god or goddess untuk menurunkan hujan. So siapa yang akan membuat ritual tersebut? Okay. Mereka yang bertanggungjawab untuk melakukan ritual ataupun upacara tersebut dikenali sebagai tukang-tukang adat. So tukang-tukang adat ni dia akan kata okey, esok ataupun hari sekian-sekian ataupun hari bulan mengambang ke, hari matahari tengah naik ke ataupun matahari tengah turun ke, okay, itu adalah waktu yang sesuai untuk dia buat ritual tersebut, untuk upacara tersebut bagi menurunkan hujan. So itu adalah perbezaan antara majlis kampung dan juga tukang-tukang adat. Bagi masyarakat Bajau di pantai timur Sabah, pemimpin dikenali sebagai Matoa yang menjadi pelindung adat dan kepentingan anak buah. So yang tadi dikenali sebagai orang tua. Tapi kalau di masyarakat Bajau, dalam masyarakat Bajau ni juga dikenali sebagai nama Sea Gypsies sebab mereka ni sangat pakar di laut. Okay, mereka ni sangat pakar di laut. Mereka boleh menyelam dalam laut tanpa menggunakan snorkeling punya tools tu selama beberapa minit, boleh menyelam tahan nafas lama. So mereka punya ketua dikenali sebagai Matoa. Sama juga peranan dia tetap sama, untuk menjadi pelindung adat dan juga menjadi kepentingan anak buah, menjadi orang yang penting lah untuk masyarakat Bajau itu. Dan antara masyarakat yang mengamalkan sistem ini termasuklah Kadazan Dusun, Murut dan Bajau. Jadi kena ingat istilah dia, ingat peranan-peranan yang perlu dimainkan oleh ketua, ingat tentang majlis kampung dan juga tukang-tukang adat. Ingat juga di dalam masyarakat Bajau, ketua itu dikenali sebagai apa? Iaitu Matoa. Dan salah satu perkara yang perlu diingat, jangan tertukar antara etnik ataupun tribe ataupun kaum di Sarawak dengan kaum di Sabah. Selalunya student akan buat kesalahan tersebut. Seterusnya kita masuk kepada sistem pentadbiran yang kedua yang terdapat di Sabah dan juga di Sarawak. Yang sebelum ni cikgu terangkan adalah sistem kesukuan di Sabah dan juga Sarawak.
Dan ini adalah sistem pentadbiran tempatan, dikenali sebagai sistem pentadbiran tempatan. Sebelum kita tengok dalam buku teks, boleh buka buku teks muka surat 112 dan juga 113. Satu perkara yang kamu semua kena faham, walaupun Sabah dan juga Sarawak itu mempunyai sistem kesukuan di masing-masing, adanya sistem pentadbiran kesukuan, tetapi di peringkat atas, di peringkat wilayah dan juga peringkat negeri, mereka ini tertakluk ataupun mereka ini dinaungi, dilindungi dan juga dinaungi oleh dua buah kerajaan terbesar pada ketika itu, iaitu Kesultanan Brunei, yang sekarang ni jadi negara Brunei lah, dan yang kedua adalah Kesultanan Sulu. Kesultanan Sulu ini sekarang berada di Filipina. So, dua buah kerajaan ini yang menjadi penaung kepada Sabah dan juga kepada Sarawak. So, itu kamu kena faham dan jelas terlebih dahulu. Kerana kita akan masuk dan kita akan jumpa istilah-istilah yang digunakan oleh Kesultanan Brunei dan juga Kesultanan Sulu. So, itu kamu kena faham dulu. Baik, sekarang kita akan tengok sistem pentadbiran tempatan. Pengaruh Kesultanan Brunei ketara di Sarawak dan Sabah. Di Sabah, selain Kesultanan Brunei, wujud pengaruh Kesultanan Sulu di bahagian pantai timur Sabah. Jadi sistem pentadbiran di Sarawak. Pengaruh Brunei menyebabkan pemerintahan di Sarawak dipengaruhi sistem pentadbiran Kesultanan Brunei. Macam cikgu cakap tadi, Brunei itu memainkan pengaruh yang sangat-sangat besar. Sistem pentadbiran dipecahkan kepada 3 bentuk, iaitu Sungai Kerajaan, Sungai Tulin dan juga Sungai Kuripan. Itu adalah 3 bentuk pentadbiran. Pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan atau pembesar yang memiliki wilayah tersebut. Kawasan di Sungai Sarawak ditadbir oleh Datu Patinggi, Datu Bandar dan Datu Temenggung sebagai wakil Sultan Brunei. Ingat, dia punya ejaan D-A-T-U. Datu, bukannya Datuk ataupun D-A-T-O. Itu salah. Bukan D-A-T-U-K pun salah. Dia punya ejaan dia adalah D-A-T-U. Datu. Kawasan pedalaman ditadbir oleh orang kaya. Gelaran bagi mereka yang mentadbir pedalaman dikenali sebagai orang kaya. Seperti orang kaya Beti di Padeh, orang kaya Antau di Rimbas, orang kaya Jugah di Lundu, dan orang kaya Gasing di Skrang. Itu adalah antara contoh-contoh nama orang kaya yang mentadbir kawasan pedalaman Sarawak. Kuasa Kesultanan Brunei di Sarawak adalah berasaskan kepada sistem penguasaan tanah. Maksud dia di sini, Brunei dia telah menguasai tanah-tanah di Sarawak, dan Sarawak pada ketika itu pun memang berada di bawah naungan dan pengaruh Kesultanan Brunei. So, apabila Brunei dia telah menguasai tanah-tanah di Sarawak itu, setiap tanah itu dia akan letakkan wakil-wakil dia. So, wakil-wakil Kesultanan Brunei inilah yang mentadbir tanah-tanah tersebut. Sama juga dengan kawasan-kawasan pedalaman dilantik orang kaya. So, harap kamu jelas tentang perkara tersebut. Seterusnya adalah sistem kedatuan di Sarawak. Sistem kedatuan merupakan sistem pemerintahan tradisi masyarakat Melayu di Sarawak yang berpusat di sekitar Sungai Sarawak. Sistem ini merupakan kesinambungan daripada sistem kerajaan yang terdapat sebelum ini di Sarawak. Macam yang tadi mula-mula kita baca, sebelum wujudnya kerajaan Sarawak pada hari ini, ataupun sebelum datangnya kuasa barat di Sarawak, telah wujud beberapa buah kerajaan Melayu di Sarawak, seperti kerajaan Sawaku, seperti kerajaan apa lagi tadi? Seperti kerajaan Kalaka, Samadong dan Melanu. Itu adalah kerajaan-kerajaan yang wujud.
Jadi sistem kedatuan itu adalah tradisi ataupun adalah satu warisan yang mereka warisi dari dulu lagi. Mereka inherit benda tersebut, pentadbiran tersebut. Sistem ini diamalkan oleh kerajaan-kerajaan awal yang wujud di Sarawak. Macam yang cikgu cakap tadi. Kerajaan Sawaku merupakan antara kerajaan awal yang terletak di sekitar Sungai Sarawak, ditadbir oleh Datu Merpati Jepang. Itu adalah gelaran dia. Keturunan Datu Merpati Jepang secara turun-temurun menguasai pentadbiran di wilayah ini dengan memakai gelaran Datu Patinggi, Datu Bendahara ataupun Datu Bandar dan Datu Temenggung. Sewaktu pengaruh Kesultanan Brunei, golongan pembesar ini menjadi wakil bagi pihak Sultan Brunei. Mereka berkuasa mentadbir Sarawak tanpa campur tangan Kesultanan Brunei. Mereka bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dan membangunkan Sarawak. Okey. Maksud dia dulu, waktu ada kerajaan-kerajaan terawal di Sarawak, kemudian masuknya pengaruh Kesultanan Brunei, Brunei dia telah melantik wakil dia. Okey, wakil-wakil dia mentadbir Sarawak. Dan Brunei dia tak boleh masuk campur dalam pentadbiran di Sarawak. Dia cuma wakil dia akan mentadbir Sarawak dengan cara mereka sendiri. Jadi dia tak boleh masuk campur. Setiap undang-undang yang diwujudkan, setiap peraturan yang diwujudkan, Brunei tak boleh masuk campur. Dan tanggungjawab mereka ini adalah bertanggungjawab untuk menjalankan pentadbiran di Sarawak dan juga untuk membangunkan Sarawak. Dia bukan semata-mata dia perintah Sarawak, tapi dia juga perlu membangunkan Sarawak, memajukan Sarawak. Itu adalah sistem pentadbiran tempatan di Sarawak. Tadi kita dah tengok tentang sistem pentadbiran tempatan di Sarawak. Jadi kali ini kita akan tengok tentang sistem pentadbiran tempatan di Sabah. Jadi kalau buku teks muka surat 113. Baik, kawasan pantai barat dikuasai oleh Kesultanan Brunei, manakala kawasan pantai timur dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Macam yang cikgu cakap tadi. Okey, cumanya di Sabah. Kalau di Sarawak memang 100% Kesultanan Brunei. Tapi di Sabah dia terpecah kepada dua. Yang pertama, kawasan pantai barat dikuasai oleh Kesultanan Brunei, manakala di kawasan sebelah pantai timur Sabah dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Kuasa Kesultanan Brunei di Sabah berasaskan sistem penguasaan tanah sama seperti di Sarawak. Pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan atau pembesar, dikenali juga dengan nama pengiran. Okey, pengiran yang memiliki wilayah tersebut. Jika di Sarawak dikenali sebagai datu, tapi di Sabah dikenali sebagai pengiran. Sultan Sulu memiliki semua tanah di bawah pengaruhnya. Namun begitu, pemerintahan diwakilkan oleh datu. Itu perbezaan dia antara Sabah dan juga Sarawak. Kalau di Sarawak, wakil Sultan Brunei itu dikenali sebagai datu. Tetapi kalau di Sabah, wakil Kesultanan Brunei dikenali sebagai pengiran. Dan wakil Kesultanan Sulu pula dikenali sebagai datu. Kuasa golongan datu pula bergantung pada milikan bilangan hamba ataupun pengikut dan kemampuan menghantar ufti secara tetap kepada sultan. Golongan datu inilah yang sebenarnya menjalankan pentadbiran di pantai timur Sabah dan sistem ini dikenali sebagai sistem datu. Baik, jangan tersilap antara sistem datu di Sarawak dengan sistem datu di Sabah. Kalau paling mudah dia, sistem datu di Sarawak adalah di bawah pengaruh Kesultanan Brunei. Tapi kalau sistem datu di Sabah di bawah pengaruh Kesultanan Sulu. Jadi kuasa golongan datu ni dia bergantung pada milikan hamba ataupun bilangan pengikut. Yang pertama, kalau datu di Sabah, maksud dia semakin banyak hamba, slave yang dimiliki oleh datu tersebut, maksud dia kedudukannya semakin tinggi. Sama juga kalau kata dia mempunyai pengikut yang ramai, dia punya pengikut dia, anak buah dia sangat ramai, dia akan mempunyai kedudukan yang tinggi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, datu ini dia ada kemampuan untuk menghantar ufti. Sebab kita tahu bahawa
Datuk ini adalah wakil kepada Sultan Sulu di Sabah. Jadi setiap tahun mereka perlu menghantar ufti ataupun menghantar hadiah kepada Sultan. Jadi datu yang menghantar hadiah paling banyak, datu yang menghantar hadiah yang paling mahal, dia akan mendapat kedudukan yang tinggi dalam kalangan Kesultanan Sulu. Jadi yang kedua adalah sistem ketua bebas di Sabah. Kalau di Sarawak kita ada sistem kedatuan, tapi di Sarawak kita ada sistem kedatuan. Kalau di Sabah kita ada sistem ketua bebas. Pada abad ke-17 dan 18, sistem pentadbiran ketua bebas dijalankan di kawasan-kawasan yang kuasa Sultan Brunei dan Sulu agak lemah atau tidak berkesan. Sistem ini bergantung pada kemampuan individu untuk memerintah kawasan yang dikuasainya. Ketua bebas ini muncul daripada sikap berani dan keperwiraan seseorang tokoh yang mencabar kewibawaan Sultan di kawasannya. Mereka tergolong atau mempunyai pertalian keluarga dengan Sultan Brunei atau Sultan Sulu. Mereka mempunyai undang-undang tersendiri dan tidak mengiktiraf kuasa lain. Antara ketua bebas yang dikenali ialah Sharif Uthman yang berkuasa di daerah Marudu antara tahun 1830 hingga 1840 dan Datu Kerunding yang berkuasa di daerah Tunku pada akhir abad ke-19. Mereka berkuasa dan bertanggungjawab menjalankan pentadbiran di kawasan masing-masing. Jadi perbezaan antara sistem kedatuan di Sarawak dengan sistem ketua bebas di Sabah. Sistem kedatuan di Sarawak Sultan Brunei yang lantik. Tapi sistem ketua bebas di Sabah, maksud dia bila kerajaan Brunei ataupun kerajaan Sulu, Kesultanan Sulu ingin masuk ke satu tempat, tetapi masyarakat di tempat tersebut tak mengiktiraf kuasa Sultan Brunei ataupun Sultan Sulu. Jadi mereka mengangkat individu, mengangkat orang dalam kalangan mereka sendiri untuk menjadi pemimpin. Itu maksud dia. Maksud dia Sultan Sulu nak datang ke kawasan di Marudu, tetapi penduduk di Marudu tak nak kepada Sultan Sulu. Kan, apa yang Sultan Sulu buat? Membiarkan kawasan tersebut ditadbir oleh orang Marudu sendiri. Sama juga kalau kita tengok antara ketua bebas yang dikenali ialah Sharif Osman yang berkuasa di daerah Marudu. Sama juga di daerah Tunku, mereka mengangkat Datu Kerunding. Jadi orang-orang yang macam inilah dikenali sebagai ketua bebas. Mereka tidak terikat, sama ada terikat dengan Kesultanan Brunei ataupun Kesultanan Sulu. Mereka berkuasa dan bertanggungjawab menjalankan pentadbiran di kawasan masing-masing. Okay, berkuasa mereka melantik dia tu sebagai seorang ketua, dia ada kuasa tanpa ada campur tangan dari Brunei ataupun dari Sulu. Okay, dan mereka juga mempunyai undang-undang tersendiri dan tidak mengiktiraf kuasa lain. Maksud dia semuanya adalah dia. Maksud dia ketua bebas itu semuanya bergantung pada dia. Tak ada campur tangan asing, tak ada campur tangan dari kuasa luar. Baik. Jadi itu adalah antara sistem pentadbiran tempatan yang dijalankan di Sabah dan juga Sarawak sebelum kedatangan kuasa barat. Okay, dia adanya sistem kesukuan dan juga ada sistem pentadbiran tempatan. Apa yang perlu kamu ingat adalah istilah-istilah ataupun gelaran-gelaran yang digunakan sama ada dalam sistem kesukuan dan juga dalam sistem pentadbiran tempatan. Dan kamu juga perlu ingat tentang bagaimanakah caranya ataupun peranan ketua-ketua tersebut menjalankan tugas masing-masing. Baiklah. Jadi untuk tugasan minggu ini. Okey, tugasan minggu ini. Apa yang perlu kamu buat? Sila sediakan pen, sila sediakan kertas untuk salin soalan-soalan yang cikgu akan bacakan sebentar lagi. Okey, dan setiap daripada tugasan ini perlu dihantar melalui link. Cikgu akan bagi link dalam GCR. Kamu siapkan dalam buku latihan, kemudian snap gambar dan hantar melalui link tersebut.
dan setiap penghantaran tugasan itu cikgu akan ambil kehadiran. Okey. Ingat, siapkan buku, siapkan pen untuk kamu salin soalan-soalan yang cikgu akan bacakan ini. Okey, soalan yang pertama. Apakah persamaan sistem pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah? Cikgu ulang sekali lagi. Apakah persamaan sistem pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah? Untuk jawapan ini, kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 110 hingga 111. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan kedua, dengar betul-betul. Apakah gelaran bagi pemimpin untuk masyarakat Kenyah dan masyarakat Kayan? Cikgu ulang sekali lagi. Apakah gelaran untuk pemimpin bagi masyarakat Kenyah dan masyarakat Kayan? Boleh rujuk dalam buku teks muka surat 111. Soalan yang ketiga. Pemimpin masyarakat Bajau di pantai timur Sabah ialah Mato A. Apakah peranan pemimpin masyarakat tersebut? Ulang sekali lagi. Pemimpin masyarakat Bajau di pantai timur Sabah ialah Mato A. Apakah peranan pemimpin masyarakat tersebut? Soalan keempat. Sistem kedatuan merupakan sistem pemerintahan tradisi masyarakat Melayu di Sarawak. Cikgu ulang sekali lagi. Sistem kedatuan merupakan sistem pemerintahan tradisi masyarakat Melayu di Sarawak. Titik. Apakah pusat pemerintahan sistem tersebut? Cikgu ulang sekali lagi. Apakah pusat pemerintahan sistem tersebut? Boleh rujuk buku teks muka surat 112. Baik. Soalan kelima. Soalan kelima. Siapakah yang dilantik? Siapakah yang dilantik untuk mentadbir kerajaan terawal di Sarawak? Cikgu ulang sekali lagi. Siapakah yang dilantik untuk mentadbir kerajaan terawal di Sarawak? Boleh tengok pada muka surat 112. Dan soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir. Apakah persamaan di antara jawatan
Syarif Osman dan Datu Kerunding. Apakah persamaan antara jawatan Syarif Osman dan Datu Kerunding? Okey, jawapan dia kamu boleh lihat, boleh rujuk dalam muka surat 113. Okey. Itu adalah tugasan kamu untuk minggu ini. Jadi siapkan di dalam buku latihan. Kemudian snap gambar dan hantar melalui link, bukan WhatsApp ya, melalui link yang cikgu sediakan di dalam GCR. Okey. Itu adalah tugasan kamu pada minggu ini. Jadi cikgu harap kita akan berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Kalau siapa yang terlepas, boleh lihat balik video yang cikgu upload ini. Kamu boleh rujuk semula setiap maklumat, setiap soalan yang cikgu upload di dalam video ini. Jadi cikgu harap semuanya dapat manfaat daripada pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Ingat,